Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 1? Baik, kita berjumpa lagi pada hari ini. Selepas bercuti seminggu, kita akan sambung hari ini PDPR Science kita. Kita masih lagi belajar pada tajuk yang sama, iaitu tajuk penyerapan. Cuma hari ini kita akan belajar tentang kepentingan objek menyerap dan objek yang tidak menyerap air. Minggu sebelum cuti kita dah kenal tentang contoh objek menyerap air dan contoh objek yang tidak menyerap air. Hari ini kita nak kenal dia punya kepentingan pula. Apa kepentingan dia? Baik, yang pertama sekali kita akan tengok pada kepentingan objek yang boleh menyerap air. Apa kepentingan dia? Dia bagi satu situasi dalam kuteks awak ni. Awak boleh rujuk muka surat 76. Muka surat 76 kuteks. Okey. Kita baca dan cikgu baca dan awak semak sekali ya. Kuteks awak. Apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air? Perhatikan contoh situasi di bawah. Contoh situasi ini. Nyatakan kepentingan objek menyerap air dalam situasi ini. Dia ada bagi satu situasi. Kalau awak nampak, dalam kuteks awak pun ada. Situasinya, ni nampak ni. Ada seorang bapa, ada seorang bayi, akak dia ni, budak kecil ni dan juga seorang mak. Okey, apa yang mereka buat? Kita tengok satu-satu. Badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Badan adik tadi dia basah. Bila basah tu bapak dia pun lap dengan tuala. Jadi tuala ni ialah contoh objek yang boleh menyerap air. Jadi apa kepentingan dia? Kepentingan dia yang pertama ialah objek yang boleh menyerap air boleh mengeringkan badan yang basah. Boleh mengeringkan badan yang basah, tuala tu kan. Seterusnya yang kedua, mengapakah berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Ni budak perempuan ni tadi, rupanya dia tengah lap luka pada kucing dia, ada darah ni. Kenapa berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Kerana berbola kapas ni ialah objek yang boleh menyerap air. Jadi bila ada luka berdarah, kita akan gunakan berbola kapas untuk keringkan darah tersebut, luka tersebut. Sama macam dekat klinik, dekat hospital pun akan gunakan kapas untuk mengelap darah ataupun mengeringkan luka. Jadi kepentingan dia yang kedua ialah boleh mengeringkan luka ataupun darah, membersihkan luka. Sebab dia bahan yang boleh menyerap air. Okey, situasi mak dia ni pula tengah buat apa ni? Tengah mengelap ataupun mengemop lantai. Mop tu kita dah belajar minggu lepas. Contoh bahan yang boleh menyerap air. Jadi kepentingan dia yang ketiga ialah boleh mengeringkan air yang basah, ataupun boleh mengelap lantai, boleh mengeringkan lantai yang basah. Itu kepentingan yang ketiga. Seterusnya, apa lagi kepentingan yang untuk objek menyerap air ni? Apa lagi kepentingan dia? Beri kepentingan objek lain yang boleh menyerap air dalam kehidupan kamu. Awak tengok dalam kehidupan awak apa contoh objek yang boleh menyerap air dan apa kepentingannya, apa kegunaan dia. Contoh dekat sini. Yang keempat lah. Tadi dah 3, ini keempat. Bagaimanakah ibu mengeringkan jug? Awak tengok ni. Awak tengok mak awak kat rumah keringkan jug. Tempat air tu kan, tempat buat air tu kan. Lepas basuh nak kena keringkan. Jadi kita keringkan guna apa? Gunakan tuala. Jadi kepentingan dia yang keempat ialah boleh mengeringkan jug yang basah. Ataupun boleh mengelap jug yang basah. Okey, seterusnya kepentingan yang kelima, tengok budak ni. Dia penat berlepas main badminton ni. Bagaimanakah Imran mengelap peluh? Macam mana dia lap peluh ni? Dia gunakan tisu. Mungkin tisu ni, cikgu rasa tisu ni. Okey, tisu ialah contoh objek yang menyerap air. Jadi apa kepentingan dia? Yang kelima. Yang kelima dah. Kepentingan yang kelima ialah objek yang boleh menyerap air boleh membantu mengeringkan ataupun mengelap peluh. Ada 5 kepentingan dekat sini kita dah tengok. Itu objek yang menyerap air. Sekarang kita nak tengok pula kepentingan objek yang tidak menyerap air. Kepentingan objek yang tidak menyerap air. Muka surat seterusnya. Apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Bincangkan. Okey, kita tengok dekat sini pun sama ada satu situasi. Kita tengok dalam situasi ini kita boleh tengok ada 1, 2, 3, 4 kepentingan objek yang tidak menyerap air. Yang pertama awak tengok ni, tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Tong besi ni ialah contoh objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi kepentingan yang pertama dapat menadah dan menyimpan air hujan. Objek yang tidak menyerap air boleh menadah air
hujan. Seterusnya yang kedua. Tengok ni, ada seorang pakcik ni ataupun abang ni, dia berjalan dalam hujan jadi dia gunakan payung. Payung plastik dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Payung pun sama, objek yang tidak menyerap air. Jadi kepentingan yang kedua ialah objek yang tidak menyerap air boleh menghalang diri kita daripada terkena hujan. Seterusnya, yang ketiga, kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Ni abang tadi dia pakai kasut getah, boot getah ni. Macam boot orang pergi kebun, pergi pasar ikan pakai boot ni kan. Kasut getah kuning ni kan. Okey, apa kepentingan? Kasut getah kuning ni tadi, kasut getah ni tadi ialah contoh objek yang tidak menyerap air. Jadi kepentingan yang ketiga ialah objek yang tidak menyerap air dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Maksudnya bila berjalan dalam lecak tak basah kaki kita. Sebab kasut tu dia tak menyerap air. Jadi kaki kita pun tidak basah. Seterusnya yang keempat, cermin kereta. Tengok cermin kereta ni. Cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Cermin kaca pun contoh objek yang tidak menyerap air. Jadi bermakna kepentingan yang keempat, objek yang tidak menyerap air tadi dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Tengok, ada 4 kepentingan. Jadi kesimpulannya hari ini apa dia, murid-murid? Objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air penting dalam kehidupan kita. Maksudnya, kedua-dua objek ni, objek yang menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air ni, dua-dua penting dalam kehidupan kita. Dua-dua ada kegunaannya. Kedua-dua objek ni kita selalu gunakan. Ada kegunaan mereka tersendiri. Jadi dua-dua, kesimpulannya dua-dua sangat penting. Okey. Murid, itu sahaja hari ini kita belajar iaitu tentang kepentingan objek menyerap air dan objek yang tidak menyerap air. InsyaAllah lepas ni awak jawab kuis, jawab kuis penilaian macam biasa dan besok insyaAllah kita akan sambung dalam buku aktiviti lah. Okey murid-murid, untuk hari ini itu sahaja daripada cikgu PDPR kita sains pada hari ini. Kita sambung lagi pada hari esok. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.